Gitu. Okay, Assalamualaikum. So kita ada tetamu khas hari ini di Warna Space. So kita bawakan tetamu khas kita iaitu Encik Asrul daripada Designville. So adalah lebih elok untuk kita bagi ruang dekat Encik Asrul untuk kenalkan diri dulu. Mungkin ada yang tak kenal ni. Tapi terus saya yang baru kenal beberapa bulan ni, saya rasa dia adalah seorang yang hebat, yang banyak contribution dia kepada SME dekat Malaysia. So kita berikan tepukan gemuruh kepada Encik Asrul. Silakan kenalkan diri. Alright. Okay, terima kasih kepada Bro Azim atas peluang yang diberikan kepada saya hari ini di Warna Space. Tadi macam borak-borak je kan, kita nak ada sesi one to one lah. Okay, tak sangka pula dijemput untuk adakan sesi podcast ni. Okay, saya Asrul Syamri. Saya adalah founder kepada Designville. So kami adalah satu agensi yang membantu usahawan untuk bina website yang mana untuk bina trust dan juga credibility kepada bisnes, especially SME dan juga corporate di Malaysia lah. Dan pengalaman saya dalam industri lebih kurang dalam 17 tahun. Dan company Designville tu ditubuhkan sejak 2018 lah, sebelum era COVID. Dan Alhamdulillah hari ini dah banyak serve klien-klien di Malaysia lah. Okay, good. Okay, dan sebenarnya untuk siapa yang tak tahu, kami ni berkenalan based on satu projek ni. So saya ada seorang klien saya, iaitu kalau siapa pernah dengar tentang Mr. Absorber, so kami memilih Designville sebagai trusted website developer untuk bantu naikkan trust di website punya site. Kalau you guys pergi dekat website Mr. Absorber, you guys akan nampak combination of warna dan juga Designville. So direction of the website itself daripada warna dan yang merealisasikan website tu adalah pihak Designville sendiri. So you guys boleh pergi website mrabsorber.com and then you guys akan tengok macam mana touch Designville dan juga warna. Okay, soalan yang pertama, kita direct kepada soalan teruslah. Boleh. Okay, kita tahu yang zaman sekarang ni, bila selepas PKP ataupun waktu PKP, orang aware dengan digital marketing. So itu salah satu hikmah ataupun salah satu kita punya manfaat untuk orang industri macam kita. Dulu mungkin orang tak fikir nak buat website, orang tak terfikir nak buat digital marketing. Tapi bila ada PKP, ada COVID, orang dah risau. Dan orang terpaksa online kan bisnes orang. Cuma sekarang ni, kita sedia maklum orang faham tentang TikTok dan orang terkejar-kejar. Facebook dah tak jalan sangat, Instagram tak jalan sangat, TikTok cepat, TikTok ramai. So sebenarnya kenapa bisnes dia perlu invest kepada website, dalam masa yang sama kita ada option TikTok yang lebih laju dan lebih cepat untuk buat sale. Mengikut pendapat Encik Asrul sendirilah, kenapa benda tu berlaku dan apa your take on that? Okay, yang pasal trend sekarang ni memang businessman ataupun orang yang menjalankan bisnes, dia akan nampak TikTok tu di ranking pertama lah kan. Dulu kalau orang kata nak buat bisnes ni di social media terutamanya, orang akan sebut apa dulu? Facebook, betul? Facebook, Instagram dan kemudian baru TikTok. Maybe yang ni zaman sebelum COVID lah. Tapi right now kalau tanya usahawan, ranking tu dah berubah. Dia akan sebut TikTok tu nombor 1 lah. Betul. Facebook tu rasanya dah jatuh nombor 3 rasanya. Jadi Facebook TikTok tu macam makcik guna. Macam pakcik-pakcik macam saya lah. Orang-orang umur-umur macam saya lah guna Facebook kan. So yang youngster ni dia tak lepak dekat Facebook lah kan. Dia lepak kat TikTok. So kalau sebut social media platform untuk business right now is number 1 is definitely TikTok lah. TikTok. Number 2 I can say is Instagram still. Okay. Number 3 is YouTube, dan Facebook mungkin nombor 3 dengan nombor 4. So Facebook dia dah jatuh ranking lah. That's why orang banyak buat marketing di TikTok. Banyak sebab lah kenapa orang guna TikTok tu lah. Salah satunya disebabkan oleh dia punya algoritma tu yang cepat. So semua orang nak cepat. Semua orang tak boleh nak sabar. TikTok bagi benda yang orang nak, which is nak cepat lah. Okay. So berbalik pada soalan tadi yang pasal website tu, saya boleh katakan website ni sebenarnya adalah digital asset sebenarnya. You punya, maksudnya you punya milik
macam TikTok ni bukan you punya bukan milik you kan. So it belongs to the owner lah TikTok. Betul. Apa jadi kalau TikTok hari ni server down? Kan? Yes. Tiba-tiba down dalam masa 1 jam, what happened to your business? It happens to Facebook. So it also can be happen to TikTok as well. Benda teknologi kan, kita tak boleh jamin TikTok akan selama-lamanya online. Sebab anything can happen in online, in digital. Apa akan jadi kalau TikTok tu dah tak ada? Ada brand lain yang take over TikTok. Apa akan jadi? You need to start from the beginning balik kan. Sama juga TikTok take over Facebook. Dulu tahun 2015-16 orang akan kata tak ada kot platform yang boleh beat Facebook. Betul. Ni kan, dengan tengok trend dia beli WhatsApp, dia beli Instagram, take over macam-macam. Tak ada kot boleh lawan tengok tiba-tiba TikTok naik. So benda tu adalah circle yang akan berulang. Hari ni TikTok, next akan ada benda lain lagi. Kan yang kita tak tahu. Benda tu be prepared for that lah. Tapi website is I can say benda tu evergreen. Satu sebab dia adalah you punya digital asset. Untuk you punya business, sama juga dengan you punya premise, you punya office, kedai is your asset. Asset, bila kita sebut asset ni, dia ada value, dia ada nilai. Something yang akan hari ni nilai dia maybe 100, dalam masa beberapa tahun dia akan bertambah nilai dia. Sama juga dengan property lah, sama. Betul. Asset pun sama. Dalam masa, along the way you grow your business, asset tu akan bertambah nilai dia selari dengan perkembangan bisnes you. So dalam buat company evaluation pun, website adalah salah satu indikator yang value-nya company tu sebab ada website. Betul. Ada asset kan. Okay, soalan saya yang kedua kan. Tadi saya nampak macam website ni platform orang lain. Yang website ni adalah platform kita. Social media. TikTok tu platform orang lain. Boleh jadi dia tiba tak ada ataupun tutup. Dan kita pun dah faham recently yang kita tengok, sometimes bila TikTok tu ada pertukaran community guideline. Certain account kena ban, certain account tak boleh buat sale, tiba-tiba kena shadow ban. Adakah setuju bila saya cakap social media ni adalah platform yang kita tumpang orang lain punya? Betul. So bila kita menumpang, kalau tuan rumah tu tukar tiba-tiba polisi diorang naikkan harga ke, tukar polisi undang-undang ke, kita pun akan turut terganggu juga. Adakah sama dengan website benda tu? Nak tanya. Gitu. Okay. Dia tak sama sebenarnya. Dia tak sama. So bila website ni kita anggap analogi paling mudahnya adalah rumah lah. Rumah kita. So ataupun kedai lah. Kedai, sebab kita bercakap pasal bisnes kan. So kedai kita ni, bila kita sebut kita berada di TikTok, so bisnes kita ni dan kedai kita ni sebenarnya kita anggapkan dia berada dalam satu shopping mall yang besar. Yang mana ramai orang keluar masuk, ramai visitor, ada macam-macam background kan. Ada orang bujang, ada couple, ada baru kahwin, ada family, ada anak. So bermacam-macam profil yang berada dalam shopping mall tu. So seramai-ramai tu adakah dia akan masuk ke kedai kita atau tak? Itu adalah persoalan dia lah. Kalau kita berjaya nak menarik perhatian, cara nak bagi orang nampak kedai kita menarik, baru orang akan masuk, betul kan? Sama juga dengan video TikTok lah. Kita buat hiburan ke, orang kata apa, dulu start dengan joget-joget lah kan? Betul. So sekarang ni orang tertarik dengan lebih informatif. Kita bagi ilmu, kita bagi pengajaran kan, hiburan. So benda tu yang akan buatkan orang tertarik masuk ke TikTok kita lah. Cumanya website ni kita jadi tuan rumah, kita yang tetapkan rules ataupun peraturan. Sama macam kedai kita kat shopping mall tadi, kita kena kena patuhlah kepada peraturan shopping mall tu. Kata kena niaga sampai pukul 12 tengah malam je. Tapi customer saya nak datang pukul 1-2 pagi macam mana? Tak boleh lah. Kena tutup lah. Tutup. Tak boleh. Melainkan buat kedai di luar shopping mall, di tempat lain. Maksudnya website tadilah, kedai kita kat tempat lain. Kita boleh buka 24 jam pun tak apa. Contohnya macam tu lah. Terus tiba-tiba TikTok kata ada certain rule yang dah tak boleh. Contohnya produk merah, orang kata sebutlah produk merah, and produk yang kesihatan. Sebab TikTok ni dia bergantung kepada polisi kerajaan negara tu. Contohnya kementerian tu kata okey, produk kesihatan tak boleh
buat sebarang marketing di TikTok contohnya lah. Yes. So kena obey lah benda tu, dan TikTok pun kena obey kerajaan punya polisi. So kita bergantung kepada peraturan TikTok. Bukan dengan kata TikTok tu tak bagus, website bagus, tak sebenarnya. So itu adalah tempat marketing. TikTok bagi saya lah, ni pasal saya punya pendirian lah. TikTok ni sebenarnya adalah tempat marketing, dan website ni adalah tempat you punya branding. Yes. Okay, you punya nak build trust. Okay, so jangan abaikan dua-dua ni lah. Maksudnya buat dua-dua. TikTok pun buat, website pun buat juga. Jangan tinggal dua-dua lah. Dia bukan buat salah satu lah. Bukan buat salah satu lah. Bukanlah perbincangan ini adalah yang satu lebih hebat. Tapi nak membezakan antara social media dan juga website kita sendiri kan. Sebab saya recently saya ada seorang kawan ni, dia memang buat bisnes secara TikTok. Dulunya dia agent stokis punya business model, and then dia tukar kepada TikTok buat live dan buat content. So apa yang berlaku, bila TikTok tukar polisi dalam TikTok shop, berlakulah kucar kacirnya pulangan sales ni dalam TikTok. Sebab ada kena shadow ban, ada kena ni, tiba-tiba naikkan rate sebagainya tu, dia dah risau dah. So bila dia tanya saya macam nak solvekan benda ni, dia memandang kepada solution membuat content. So saya sebagai untuk ethics di Warna, kami takkan bagi solution yang di luar daripada expertise kami, walaupun kami rasa solution tu betul boleh buat, tapi kalau bukan expertise kami takkan buat. Dan secondly, kalau diorang ada problem dan kami rasa solution yang diorang minta kami buat tu tak selesaikan problem, kami takkan buat. So saya bagi solution, sebenarnya kena buat website sendiri supaya kita boleh control semua benda tentang pergerakan sale tu. Sebab macam tadi saya cakap, kalau buat kat TikTok seolah kita tumpang shopping mall orang lain. Betul. So kalau shopping mall owner tu tiba-tiba dia naikkan polisi, naikkan harga sewa, polisi timing business hour pukul berapa, terganggulah bisnes kita. Betul. Sebab fundamental kat sini saya nampak, betulkan saya kalau salah, fundamental kat sini saya nampak social media adalah ibarat kita tumpang orang lain punya tempat. So kita kena akur lah tentang orang tu punya polisi. Betul. Kalau website dia macam kita punya rumah sendiri, kedai sendiri. Yes. So kita yang in control. So dalam bisnes ni seperti mana kita sedia maklum, dalam bisnes kena kaji dua risiko. Benda yang boleh control, benda yang tak boleh control. So kita as a business owner kena buat benda yang bijak lah kat sini. Okay, tentang website kan, siapakah SME yang patut buat website, dan patut tu maksudnya dia bermula, tapi kalau dah certain tahap ni, okay, kalau dia dah lepas level ni, dia memang wajib ada website. Mungkin perangai Aslam macam mana? Mungkin saya boleh bagi orang kata apa, sincere opinion lah. Kan? Sincere opinion ni, walaupun saya adalah agensi yang membangunkan website, tapi kalau ada klien yang datang pada saya, dia kata, "Tuan, saya ni baru je hari ni daftar SSM business. Saya baru hari pertama ni nak buka bisnes ni, dan saya nak buat website dengan tuan." So kalau kita dah start nak contact agensi untuk bina website, maksudnya dia akan melibatkan kos yang agak tinggi lah. Kan. So saya punya advice adalah, kalau orang yang baru nak set up business, saya tak galakkan lah untuk engage dengan agensi, sebab duit tu saya faham, duit tu lah segala-galanya buat kita kan. Itulah dia nak bayar itu ni, macam-macam. So yang penting untuk bisnes baru ni, dia yang penting walaupun you tak ada website tak apa, yang penting you lock dulu you punya domain name. Itu yang penting. Domain name maksudnya .com. Maksudnya nama bisnes you adalah apa nak cakap, nama bisnes contohnya you jual baju, baju untuk hari raya nantilah, contohnya fashion, macam Aira Fashion contoh. Aira Fashion ni nama you punya branding lah. So make sure walaupun tak ada website, you boleh buka social media, TikTok, Facebook, Instagram dan sebagainya. Make sure domain name Aira Fashion tu you dah lock awal-awal. .com tu. Itu advice saya lah. Kalau domain .com ni setahun dalam 50 hingga RM60, macam RM60 lah setahun. You lock dulu. You tak ada website tak apa. And then kalau you concern pasal you punya brand,
you betul-betul serius nak jaga you punya brand, beli 3 domain ni. Satu .com, yang kedua .com.my, yang ketiga .my. Beli ketiga-tiga ni. Supaya kita tak nak ada orang lain ambil domain ni untuk guna bisnes diorang. Aira Fashion ni tadi contoh lah. Kerisauan kita nanti bila kita dah grow, bisnes kita dah dikenali, nama kita orang dah kenal, Aira Fashion tu orang dah kenal, waktu tu baru nak beli domain, tengok orang dah beli. Orang dah, alamak, macam mana nak buat? Waktu tu lah sanggup nak bayar RM10,000, RM50,000 untuk satu. RM10,000 boleh. Paling mahal Cak Su pernah handle kalau nak beli domain ni berapa orang lain jual? Dia depends, dia sky is the limit. RM60,000 pun ada, RM100,000 pun ada. Tengok dia punya nama tu lah. Yes. So untuk bisnes yang baru start, you lock dulu domain name, itu yang penting. So kalau untuk yang dah terfikir nak ada website tu, maksudnya you punya sale tu dah steady. You dah ada customer yang repeat ataupun regular customer. You nak people to get you punya confidence ataupun trust value kat business tu lebih tinggi, time tu you start to looking for company atau agency yang nak buat website lah. Maksudnya nak grow for another level. Brand you dah terkenal, dah dikenali. You nak along the way tu people tengok you punya brand tu satu level yang sama dengan reputasi yang you dah bina tu. Website is salah satu perkara yang nak ada lah. Dia macam you drive kereta lah. So you as a usahawan certain level tu, you nak lah ada BMW contoh, Continental car contohnya lah. So sama juga dengan business, once you hit some level yang agak tinggi, website is salah satu cara yang nak impresskan orang di luar sana, dan juga maybe your punya investor, your future investor, even kalau you masuk project government contoh, dia akan tengok website you as a one of the criteria. Even kalau you nak dapatkan shareholder valuation company, website tu salah satu perkara yang dinilai untuk you punya nilai syarikat lah. So maksudnya orang yang kena buat website ni adalah owner business SME yang betul-betul nak buat bisnes ni sampai jadi. Betul. Satu jadi satu hal, dia concern pasal branding tu. Website ni salah satu tempat yang dia wajib lah, saya cakap tak wajib, kalau dia concern pasal branding. Betul. Kalau dia tak kisah pasal branding, macam dia nak jual kerepek je contoh, dia tak kisah pasal branding, tak perlu buat website pun, jual dekat WhatsApp pun boleh, jual kat Shopee je. Tak perlu ada website. Tapi kalau once you dah serious pasal you punya branding, you ada nama yang memang you nak kedepankan, you memang kena ada website lah. Sebab dia bermain dengan domain name tadi tu. Good. Let's say kalau usahawan tu dah ready nak buat website, dia nak naikkan branding, nak naikkan trust, credibility, apa antara beberapa kriteria yang penting yang perlu ada dalam website? Mungkin boleh share secara general, apa kriteria yang penting perlu ada dalam website untuk naikkan branding, trust dan sebagainya tadi tu. Kalau dia sebenarnya banyak kriteria lah, dan kriteria tu berbeza mengikut industri. Contoh macam tadi saya sebut fashion, fashion memang you kena ada gambar yang memang profesional lah. Macam baju kan, so you memang kena ada model photoshoot lah. Model photoshoot yang profesional. You tak boleh letak baju tu just atas lantai, you ambil gambar letak di website. So itu menampakkan you punya credibility juga. So gambar memang memainkan peranan. Dan juga yang kedua itu dari segi presentation lah, gambar tu kan. Yang kedua adalah speed website tu. So kalau orang buka you punya website tadi airafashion.com, tapi dia punya loading dia lambat, kan, 10 saat lambat, 20 saat lambat. Bahaya. Especially kalau you punya audience datang dari TikTok. Bahaya. Dia tak boleh sabar sebab TikTok ni laju. You dah datang kepada audience yang dah biasa dengan benda-benda yang laju, tiba-tiba you bawa dia ke website you slow. Dia akan tutup terus, dia akan turn off lah. So make sure you punya website tu kena speed dia, loading speed dia 3 saat ataupun ke bawah. Itu ada range dia punya 3 saat ke bawah. Kalau orang kata sekelip mata tu is paling ideal lah. Orang kata apa, klik terus buka, terus muncul punya website. Orang kata sekelip mata, tu paling laju lah. Dari segi teknikal, apa yang menyebabkan website tu jadi lambat loading? Salah satunya sebab pemilihan server lah. Server yang slow akan menyebabkan you punya page tu slow.
Okay. Satu lagi saya boleh bagi tips lah untuk website kan. Untuk website jangan letak banyak sangat content di homepage. Oh, faham. Sebab kita nak bawa orang ke homepage, betul? Okay. Airafashion.com is homepage. So janganlah letak segala benda A to Z dalam homepage. So letak benda yang penting-penting saja. Kalau tengok brand-brand besar, contoh Nike, Supreme, kalau tengok website orang lagi mind blowing lah. Maksudnya saya sebut homepage lah. Homepage tu sikit je supaya kita nak make sure loading speed tu cepat. And then kalau desktop tu kita panggil scrolling number, is not more than 3 times punya scrolling. 1, 2, 3. Kalau dekat phone pun sama kot, 1, 2, 3. Kalau ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu dah lain lah. Orang skip tadi lah. Logik dia makin banyak content kita dekat homepage, makin tinggilah loading speed. Untuk load segala benda yang berada dalam homepage tu. Okay. So kalau nak bagi informasi yang lebih tu, letak dekat page-page yang lain. Okay. Produk page ke, page testimoni ke, macam tu. Kalau boleh testimoni jangan letak di homepage. Banyak saya tengok bisnes di Malaysia ni testimoni letak di homepage. Produk pun letak kategori je, jangan letak produk, setiap produk tu jangan letak di homepage, letak kategori produk saja. Okay. Bayangkan macam kita masuk shopping mall, kita masuk IKEA contoh. Kita masuk tu dia terus bagi tahu department atau kategori produk. Dapur ke, ruang tamu ke, kita tahu ke mana yang kita nak pergi. Contoh macam tu lah. So homepage pun sama juga konsep dia. Kita bagi tahu kategori supaya dia terus boleh masuk ke tempat yang dia nak cari itulah. Okay, ini benda baru yang saya belajar ni. So macam kita masuk IKEA ke kedai orang, dia ada flow dia. Dalam website pun ada flow dia. Yes, betul. So adakah kalau klien tu berminat nak hire DV nanti, adakah provide juga consultation yang macam tu? Betul. Yalah, kadang business owner ni orang tak faham digital sangat. Diorang pun tak faham website sangat pun sebenarnya. So adakah DV included juga consultation yang macam tadi tu? Betul. So first thing bila kita meeting dengan klien, kita nak tahu apa dia punya objektif daripada website ni tadi. Objektif ni baru kita boleh translate kepada flow. Setiap website dia punya objektif tak sama. Ada yang nak jual produk, ada yang nak jual seminar, ada nak jual kelas, ada yang nak dapatkan leads, contohnya klinik. Klinik dia tak jual ubat dekat website, tak boleh. Memang salah lah. Cuma dia nak dapatkan appointment, ada yang dapatkan appointment. So setiap objektif ni dia punya flow berbeza, tak sama. Dan call to action pun kita kena testing, maksudnya kena tengok call to action kita buat ni dia bagi conversion ataupun tak dengan data-data yang kita dapat lah. So consultation tu yes kita buat sekali selepas kita dapat tahu apa objektif yang dia nak capai daripada website. So dia bukan takat muat je lah. Bukan one template fit for all lah. Bukan one template fit for all lah. Okay. Satu lagi kita nak bagi value kat kita punya audience ni. Mungkin ada diorang jumpa banyak website developer kat luar sana, website designer luar sana. Mungkin diorang membuat pilihan. So boleh tak share apa antara kriteria yang mereka perlu go through dulu sebelum hire seseorang website developer ataupun designer ni? Yes, normally kita akan tanya our circle lah kan. Siapa yang boleh recommend, contoh macam tu lah. Supaya dia pun maybe dia ada pengalaman dengan that agency dan dia boleh recommend kepada kita is good enough for us lah. Satu lagi, bila kita dah contact agency tu, yang penting minta dia beberapa contoh projek yang dia dah buat. Link website tu lah, maksudnya dah live, bukan mockup, bukan PowerPoint bukan Canva So maksud benda tu dah memang live. And then check pada mobile view, jangan check desktop desktop ni memang dah akan nampak kemas, nampak cantik, tapi kat mobile ni kadang ada agensi yang ataupun company yang tak boleh nak achieve kekemasan yang baik dekat mobile. Faham. Minta link 3 pun cukup, minta 3 website contoh dan check di mobile punya view. Check di mobile, itu yang penting. Kadang ramai yang check di desktop je. Kan dia kata cemerlang lah website dekat desktop cemerlang lah, tapi dekat mobile dia lupa nak check. Kemudian dia hire that agency, tengok hasil dia dekat mobile tak okay, maksudnya layout tu tak kemas lah. Kan especially business yang memang buat marketing di social media, di Instagram, di TikTok, sebab tu semua user pakai mobile. Betul. Bila you tak link dekat that platform, of course dia akan view you punya website daripada mobile juga. So very particular criteria macam tu lah.
Yes. Check dekat mobile. Yes, good. So untuk kat luar sana yang nak cari untuk buat website, you guys kena faham, ini tu saya punya pengalaman lah. Mungkin Cik Sol ada pengalaman sendiri ataupun ramai kawan-kawan saya pun ada pengalaman sendiri. Kalau saya nak cari website developer, saya akan cari company ataupun agency. Saya dah terima ramai kawan-kawan saya yang hiring freelancers ataupun individual, which is okay je. Tapi depends kepada budget kita, depends kepada kita punya taste of quality tu. And then mungkin ada orang tak apa, website ni buat lambat-lambat pun tak apa. Bukan saya nak merendahkan freelancer, tapi bila kita bekerja dengan agency ataupun company, cara kerja mereka lebih professionals. Cara kita discuss, cara kita meeting, clarity, itu yang kita dapat benefit daripada agency ataupun company. So dekat luar sana, kalau nak hire cari website, kalau company kita sedang meningkat naik, nak naikkan trust, kita kena hire company. Yes, you can go to a cheaper option dekat luar sana, but it depends on your taste. Kalau you nak taste nak jimat dan nak go sekadar ala kadar, yes, go for it. Tak ada masalah. Tapi kalau company yang betul nak bina brand yang kuat, sustainable, dan of course isu yang saya selalu terima adalah bahagian maintenance. Let's say kalau it is a company dan dia boleh bantu kita on maintenance from year to years, itu sangat bagus. Bagi saya itu salah satu kriteria tambahan kenapa kena hire company untuk jadi website developer kita lah. So okay, saya rasa kita pun dah nak habis dah ni. Rap, saya punya tu dah bagi rap kat sana. So thank you Cik Azrul for having this kind of talk kat sini. Ramai business owner kat luar sana tak tahu tentang perjalanan website. So korang nak tahu lebih lanjut, korang boleh pergi kepada apa nama website? Boleh layari www.designville.studio. So boleh tengok projek-projek yang kita dah deliver untuk klien-klien kami lah. Alright. Saya kenal dia pun bukan sebab saya kawan dah lama, tapi saya kenal daripada credibility website dia sendiri, dan saya get to know dekat Facebook, dan saya jadi kawan hari ni dengan Cik Azrul ni. So kalau siapa nak tahu, website Warna Digital yang kami soon pun dibuat oleh DV juga. So saya boleh endorse experience saya dalam meetings dan dalam discussion sangat bagus di sini. So, okay, terima kasih banyak. InsyaAllah kita berjumpa next time. Assalamualaikum.